Pemansuhan hukuman mati mandatori jadi ataupun tidak? Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, kerajaan akan mengadakan tinjauan awam dalam masa terdekat bagi mendapatkan maklum balas dan pandangan berhubung pemansuhan hukuman mati mandatori. Kalau berlaku tentangan, kita akan membawa kembali pindaan kepada jemaah menteri untuk dibuat keputusan selanjutnya. Mengenai pindaan ini, saya yakin Jabatan Peguam Negara sudah bersedia dengan pembentangan bacaan kali pertama pada Oktober depan. Saya cukup yakin bahawa tiada halangan di Dewan Rakyat dan seterusnya Dewan Negara pada Disember depan. Malah yang di-Pertuan Agong sangat peka dengan persoalan ini, katanya lapor berita harian. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kekeliruan yang timbul serta reaksi pelbagai pihak yang menyokong dan menolak keputusan kerajaan bersetuju memansuhkan hukuman mati mandatori dengan hukuman gantian tertakluk kepada budi bicara mahkamah. Menurut Wan Junaidi, hukuman mati masih wujud dalam perundangan negara. Katanya inisiatif ke arah pemansuhan hukuman mati mandatori sudah dimulakan sejak 2012. Dalam konteks ini wujud perbezaan. Hukuman mati mandatori merujuk kepada peruntukan kesalahan jenayah di mana tertuduh yang didapati bersalah akan dijatuhkan hukuman mati tanpa sebarang pengecualian. Dalam erti kata lain, hakim tidak mempunyai pilihan selain menjatuhkan hukuman mati ke atas tertuduh. Contohnya, Seksyen 302 Kanun Kesiasaan jelasnya, hukuman tertakluk kepada budi bicara mahkamah pula, kata Wan Junaidi. Bermaksud bagi mana-mana tertuduh yang disabitkan kesalahan, hakim mempunyai pilihan sama ada untuk menjatuhkan hukuman mati atau pemenjaraan atau sebatan mengikut budi bicara. Ia juga bergantung pada jenis keseriusan suatu jenayah itu, trend hukuman, keadaan mangsa, kerjasama dan keinsafan pesalah serta faktor-faktor pengurangan hukuman yang lain. Tegasnya, sebelum sesuatu hukuman dijatuhkan oleh mahkamah, menurut Wan Junaidi, mangsa dan keluarga boleh mengemukakan Victim Impact Statement selaras dengan Seksyen 183A Kanun Prosedur Jenayah. Wan Junaidi juga menjelaskan pemansuhan hukuman mati mandatori membabitkan 11 kesalahan iaitu 9 di bawah Kanun Keseksaan dan 2 lagi Akta Senjata Api kurungan penalti lebih berat 1971. Beliau berkata jawatan kuasa khas yang menjalankan kajian holistik mulai 20 September 2019 hingga 31 Januari 2020 juga sudah mencadangkan 3 dasar penghukuman baharu. Pertama, hukuman gantian terhadap 11 kesalahan tersebut tertakluk kepada kuasa budi bicara mahkamah. Kedua, bagi kesalahan menyebabkan kematian, hukuman mati atas budi bicara mahkamah dikekalkan. Dan ketiga, bagi kesalahan lain yang tidak menyebabkan kematian, hukuman mati tidak harus dijatuhkan dan sekiranya hukuman mati tidak dijatuhkan, pesalah boleh dikenakan sebatan. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan akan mengkaji konsep diat iaitu bayaran pampasan kepada keluarga mangsa sebagai suatu hukuman alternatif terhadap hukuman mati melibatkan 1,342 banduan akhir. Saya belum lagi berbincang secara mendalam dengan para ilmuwan, mufti-mufti, pakar-pakar, namun sesi libat urus akan dibuat dengan kesemua mereka sama ada boleh atau tidak melaksanakan secara menyeluruh atau kepada kelompok tertentu sahaja. Kalau kelompok tertentu, apa akan jadi kepada pihak lain? Jadi kita kena adil kepada semua dalam mengambil tindakan dan banyak lagi perkara perlu kita pertimbangkan, katanya pada sidang media di Putrajaya. Ketika ini kerajaan memutuskan untuk menubuhkan tribunal bagi mengkaji kes banduan akhir terbabit sebelum pindaan rang undang-undang pemansuhan hukuman mati mandatori dibentangkan di Parlimen. Terdahulu Majlis Peguam menggesa kerajaan mengecualikan pelaksanaan hukuman mati terhadap lebih 1,300 banduan akhir yang sedang menunggu hukuman itu dijalankan sejak 2018. Kami menyarankan semua hukuman mati itu dikurangkan kepada hukuman penjara dengan tempohnya bergantung pada keseriusan kesalahan yang dilakukan. Selain itu, pelaksanaan hukuman perlu mengambil kira faktor peringanan dan situasi berbeza bagi setiap kes supaya hukuman yang dijatuhkan adalah adil dan berkesan, kata Presiden Majlis Peguam Malaysia Karen Shah Yi Lin dalam satu kenyataan. Pemansuhan hukuman mati mandatori masih dalam peringkat kajian rupanya. Tetapi seperti selalu, kerajaan ini riuh dahulu satu negara. Bagaimanapun sebagai rakyat yang cintakan keamanan dan keadilan, kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan yang baik.
Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.